Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara Wara Jauha dari Bumi Dak Sina dan salam Muafakat Johor. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat keizinannya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk bersatu bicara dalam bicara Wara Jauha pada kali ini. Tangkas berani anak Pak Jenal, tampan rupanya muda belia. Anak Johor mudah dikenal, berjiwa kental, hatinya mulia. Sebelum kita berkongsi bicara, sebelum idea bergabung seia, saya Muhammad Danish Absyar bin Zulkifli akan bertindak sebagai moderator yang akan memastikan sesi bicara Wara Jauha kita pada kali ini mampu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menceriakan hati kita semua. Baiklah, sebelum itu izinkan saya perkenalkan di sebelah kanan saya ahli panel yang pertama, sopan dan manis orangnya, Puan Nur Sabiza binti Muhammad Sairi. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih moderator kita yang sememangnya pun cukup kacak bergaya hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Nampak berseri-seri cikgu pada hari ini. Hadirin dan hormati, Puan Nur Sabiza merupakan guru bahasa Melayu yang sangat berpengalaman dan sangat terkenal dengan sifatnya yang sangat ramah mesra terhadap orang sekeliling. Hadirin sekalian, di sebelah kiri saya pula saya bawakan ahli panel kita yang kedua, seorang pemimpin muda yang sangat disegani ramai dan orang kuat dalam organisasi Student Leaderboard atau Badan Pemimpin Pelajar, Saudari Hani Firzana binti Ibrahim. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik. Saudara apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat. Nampak bersemangat saudari Hani pada hari ini. Nampak mungkin sudah syarat dengan idea-idea yang ingin dilantarkan kepada kita semua. Baiklah, sementara di hujung sekali di sana kita ada Siti Nurhalimatul Sa'diah, rakan kelas sebelah saya sebagai ahli panel ketiga pada hari ini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Saudara pula bagaimana? Alhamdulillah, saya pun sihat. Terima kasih saudari kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Hadirin sekalian, dalam bual bicara Jauha pada kali ini, kami akan membincangkan satu isu yang amat selesa untuk dibincangkan, tidak kira pada golongan muda ataupun golongan tua. Dan topik hari ini amat menarik dan bertajuk tarian atau muzik tradisional Johor versus muzik moden. Seperti yang kita maklum, muzik merupakan satu elemen yang sangat sebati di dalam diri kita semua, tidak kira dalam golongan muda ataupun golongan yang tua. Dan terdapat pelbagai peranan muzik yang dapat kita ambil sebagai faedah. Tetapi sebelum itu, sebelum kita menyelam ke dasar perbincangan, saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, Puan Nur Sabiza. Puan, apakah perbezaan antara muzik tradisional dengan muzik moden? Terima kasih saudara moderator. Jika kita teliti, muzik tradisional dan juga muzik moden sememangnya mempunyai banyak perbezaan. Paling jelas dari segi alat muziknya. Secara mawujudnya, alatan muzik tradisional biasanya dibuat dengan menggunakan kepakaran dan juga kehalusan tangan pembuatnya. Tiada elemen mesin yang rumit digunakan. Contohnya pembuatan kompang dan juga gendang. Kompang dan gendang dibuat selangkah demi selangkah sehingga siap dengan menggunakan tangan semata-mata. Berbeza pula dengan alat muzik moden yang biasanya dibuat di kilang dengan menggunakan teknologi-teknologi yang tinggi. Baik, selain itu, kedua-dua aliran muzik ini juga berbeza dari segi matlamat dan juga tujuan ia dipersembahkan. Muzik tradisional biasanya dipersembahkan bukanlah untuk hiburan semata-mata, tapi lebih bersifat untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu. Contohnya, untuk menerapkan nilai-nilai murni. Sebagai contoh, jika kita tengok daripada tarian Zapin, gerak tarinya yang mengikut resmi padi yang semakin menunduk apabila semakin berisi. Sebagai contoh, di awal tarian, penari-penari Zapin akan sebagai contoh, tarian Zapin ini dimulakan dengan gerakan taksim. Gerakan taksim ini dipersembahkan untuk
pemain-pemain gambus sebagai tanda hormat penari kepada pemain gambus. Jadi di sini kita dapat lihat tarian zapin itu sendiri menerapkan nilai saling hormat menghormati antara penari dan juga pemain gambus itu sendiri. Walaupun berbeza pula dengan muzik moden. Muzik moden biasanya bertujuan untuk hiburan semata-mata. Mungkin ada yang bersifat patriotik, namun jumlahnya dalam industri muzik kita kini sangatlah sedikit. Ya, jadi saudara moderator, dari situlah kita dapat melihat perbezaan antara muzik tradisional dan juga muzik moden yang terdapat di negara kita. Baik, begitulah para hadirin sekalian, penerangan yang amat jelas oleh Puan Rosafizah berkaitan perbezaan antara muzik moden dengan muzik tradisional. Terima kasih Puan. Beralih kita kepada ahli panel yang kedua, Saudari Hanif Rizana. Baiklah, Saudari, kalau Saudari diminta membuat penilaian antara muzik tradisional Johor dengan muzik moden, bagaimanakah Saudari menilai kedua-duanya? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Absha, moderator kita yang kacak bergaya saya kira. Terima kasih. Membuat penilaian bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun bagi saya melihat muzik dan tarian tradisional ini mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan muzik moden. Pada hemat saya merasakan bahawa muzik dan tarian tradisional Johor ini berada pada kelasnya tersendiri. Tidak dapat diganggu-gugat walaupun datanglah pelbagai jenis genre muzik seperti R&B, jazz, rock maupun K-pop. Apabila muzik tradisional Johor ini dimainkan, jiwa pasti akan terbuat. Saya bawakan beberapa bukti berdasarkan situasi ini. Dalam majlis di negeri Johor sendiri ataupun di negeri-negeri lain, pastinya pertama akan dihidangkan dengan tarian dan muzik tradisional Johor itu sendiri, seperti tarian zapin dan lagu-lagu ghazal. Muzik dan tarian tradisional ini telah menjadi satu kebiasaan dalam majlis-majlis kerajaan seperti itulah. Seterusnya, di peringkat yang lebih tinggi, negara kita ingin mempromosikan budaya Malaysia ini sendiri ke luar negara ataupun globalisasi lah, secara globalisasi. Pastinya muzik dan tarian tradisional Johor ini akan masuk dalam senarai budaya yang akan dipromosikan. Seperti dalam MSTA online beberapa tahun lepas, ada menyatakan bahawa dalam suatu program yang bernama Rentak Selangor ini untuk pengetahuan, Rentak Selangor ini dipertontonkan kepada rakyat Malaysia sendiri dan juga pelancong yang datang ke Malaysia. Okey, dalam Rentak Selangor terdapat 6 seni budaya yang telah dipromosikan. Antaranya ialah tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang itu adalah tarian tradisional Johor. Jadi daripada situlah kita dapat lihat keistimewaan Johor itu sendiri. Baiklah, memang begitulah tingginya masyarakat memartabatkan kedudukan muzik dan tradisi Johor ini. Berbangga rasanya saya sebagai anak jati Johor. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudari Halimatus Sa'diah. Saudari, bagaimanakah agaknya generasi muda Johor ini boleh dididik agar terus mencintai dan menghargai budaya muzik dan tarian tradisional mereka sendiri? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Istimewanya Johor ini, kita mempunyai satu persekitaran atau aura kejoharan yang amat kuat. Rata-rata anak Johor berbangga dengan negeri mereka sendiri. Justeru, untuk membentuk mereka mencintai budaya dan tarian Johor mereka sendiri tidaklah sukar. Pada peringkat paling awal, memang tidak dinafikan ibu bapa mempunyai peranan yang paling penting. Bak kata pepatah, menentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi, rebung-rebung yang masih segar ini perlu dibiasakan dengan budaya dan tarian Johor dalam diri mereka. Dah kenal, maka timbullah perasaan cinta itu. Di sekolah pula contohnya, aktiviti seni muzik Johor ini boleh diselipkan dalam aktiviti co-curriculum. Ajari anak-anak Johor ini tentang tarian zapin,
dan ghazal sebagai contohnya. Dalam persembahan majlis-majlis di sekolah juga begitu. Peranan membuat rasa cinta terhadap budaya dan muzik Johor ini tidak terhenti di situ. Masyarakat setempat juga mempunyai peranan masing-masing. Contohnya, pengusaha kedai makan atau perniagaan lain boleh sahaja memasang lagu atau tayangan seni tarian Johor ini di provis-provis perniagaan mereka. Dengan cara ini, seni budaya Johor ini akan sebati dalam jiwa generasi muda ini seperti yang kita harapkan. Baiklah, terima kasih Saudari Sadia. Begitulah pandangan daripada seorang generasi muda yang tidak kurang hebatnya yang kita dapat jadikan sebagai panduan dalam memartabatkan warisan muzik dan tarian Johor ini. Baiklah, untuk menghangatkan lagi bual bicara wara kita pada hari ini, saya ingin agaknya Puan Nur Zafiza boleh melanjutkan bicara wara ini dengan menyatakan pandangan Puan tentang signifikannya muzik Johor ini. Puan, cuba Puan jelaskan, adakah muzik Johor ini mempunyai signifikannya tertentu dalam menghasilkan pemufakatan masyarakat Johor? Kita silakan. Baik, terima kasih Saudara Amsyar. Dari kacamata saya sebagai seorang guru, saya berpendapat muzik tradisional Johor ini sememangnya boleh dijadikan sebagai medium kepada terbentuknya permufakatan antara rakyat-rakyat Johor yang berbilang bangsa. Baik, tradisi tidak bermaksud kita jumut dan tidak menerima sebarang perubahan. Hadirin sekalian, muzik Johor sememangnya amat indah. Namun dalam masa yang sama, kita masih menerima masuk unsur-unsur muzik tradisional daripada bangsa-bangsa lain. Contohnya, jika kita lihat daripada gerak tari zapin. Gerak tari zapin itu sendiri boleh menerima masuk unsur-unsur daripada masyarakat Cina, masyarakat India ataupun mana-mana etnik lain. Hal ini dikatakan demikian kerana gerak tarik dan gerak tangannya boleh disesuaikan dengan tarian tradisional masyarakat Cina ataupun masyarakat India. Okey, begitu juga dengan alat-alat muziknya. Selain daripada mengekalkan alat-alat muzik tradisional kita seperti kumpang, gendang dan gambus, kita juga boleh menerima masuk alat-alat muzik tradisional masyarakat Cina dan juga India. Contohnya gendang. Cuma mungkin gendang dalam masyarakat Cina dan India dipanggil dengan nama yang berbeza. Okey. Jadi daripada sini jelasnya kita dapat lihat sememangnya muzik tradisional Johor ini boleh dijadikan sebagai medium kepada permufakatan kepada persatu padunya masyarakat Johor yang berbeza bangsa. Baiklah, terima kasih Puan. Memang padu sekali pendapat Puan tentang betapa signifikannya muzik dan tarian Johor ini yang dapat dijadikan sebagai medium penyatu masyarakat berbilang kaum di negeri Johor ini. Hadirin sekalian, sekali lagi saya beralih kepada ahli panel yang kedua, Saudari Hani Frizana. Kali ini kita ingin mengetengahkan isu berkaitan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh warga Johor dalam meneguhkan muzik dan tarian tradisional Johor mereka dalam melawan tsunami muzik moden pada zaman ini. Kita silakan. Sekali lagi terima kasih Saudara Amsyar. Hadirin dihormati, sudah pastinya apabila kita mahu melakukan suatu perkara, pasti akan ada cabarannya. Seperti juga kita mahu melestarikan muzik dan tradisional Johor ini. Antara cabaran yang paling ketara saya kira ialah hilangnya identiti Johor itu sendiri dalam diri warga setiap rakyat Johor, khususnya kepada golongan muda seperti kita. Berbagai asbab berlakunya perkara ini, namun pokok pangkalnya ialah kecairan identiti itu sendiri. Kita jangan mencari punca kepada pihak lain, tapi kita lihat dulu diri kita sendiri. Kenapa kita lebih gemar untuk mendengar alunan muzik moden berbanding dengan alunan muzik tradisional? Betul tak? Betul, saya setuju. Hal ini kerana muzik moden ini dianggap sesuai dengan peredaran zaman dan kita sudah diasuh daripada kecil lagi untuk mendengar muzik-muzik moden.
Okey, saya ingin menanyakan kepada ahli panel kita pertama iaitu guru kita yang disegani, Guru Puan Zafiza. Cikgu boleh beritahu kami apa genre kegemaran cikgu? Oh, jika ditanya secara peribadinya, genre muzik yang mungkin yang cikgu suka, mungkin genre muzik yang mempunyai sentuhan Arab. Oh, cikgu nampaknya kita mempunyai selera yang sama berkaitan genre muzik. Oh, tidak sangka ya Amsyah. Ya, dan saya dulu pun waktu semasa di sekolah rendah, saya selalu memasuki pertandingan nasyid dan saya rasa saya ingin menunjuk sikitlah bakat pada hari ini. Tidak sabar rasanya ya kita mendengar suara daripada anak Amsyah. أهلا بنا بتاج البلاد ومرحبا. Tak boleh banyak-banyak, nanti ada yang terjatuh hati. Cikgu bakat baru ya untuk sekolah kita. Betul, kita tak pernah tahu pun sebenarnya Amsyah pandai menyanyi. Betul. Okey, saya ingin menanyakan kepada ahli panel yang seterusnya, kawan saya, saudari Saadia. Saudari, apakah genre muzik kegemaran saudari? Kalau saya lah, saya minat lagu-lagu Bollywood. Izinkan saya nyanyi? Oh, boleh. Kuch matahari, you muskerahi. Wah, saya pun mempunyai bakat je. Saya rakan kelas sebelah pun saya tidak tahu dia punya bakat. Rasa nak menari ya. Rasa dia menyanyi lagu Bollywood. Teringat pula cerita kucing-kucing Utahir tu. Ya. Justru sebab kita dah sering dengar muzik-muzik moden tertentu, tapi kita ingin mengembalikan semula generasi nenek moyang kita. Kita mestilah mewujudkan identiti Johor, identiti muzik tradisional Johor itu sendiri dalam diri kita. Kita tidak perlu menuding jari kepada pihak lain kalau kita sendiri pun tidak mengubah diri kita untuk mencintai muzik dan tarian tradisional Johor. Seandainya cabaran terbesar ini mampu dihadapi, maka cabaran-cabaran lain yang dianggap kecil pasti mudah lagi untuk dihadapi. Baiklah, terima kasih Saudari Hani. Di dalam gurauan-sendanya, beliau ada memberikan mesej-mesej yang amat penting untuk kita ambil tindakan. Okey, baiklah. Hadirin sekalian, sebagai merumus bicarawara pada hari ini, saya ingin menjemput panel kita yang ketiga, rakan kelas sebelah, Saudari Halimatus Saadia. Baiklah Saudari, pada hemat Saudari, apakah kesimpulan yang dapat kita buat berkaitan isu perbincangan pada hari ini? Silakan. Terima kasih sekali lagi Saudara Amsyah. Bagi merumus bicara kita pada hari ini, tanpa ragu saya ingin menyatakan bahawa tarian atau muzik tradisional ini akan terus hidup walaupun arus muzik moden melanda ke seluruh pelosok dunia termasuk dalam negeri Johor ini. Keunikan muzik dan tarian Johor itu sendiri meletakkan muzik dan tarian Johor ini di persada kelasnya yang tersendiri. Dengan sokongan kuat warga Johor yang menjunjung muzik mereka sendiri, insya-Allah muzik dan tarian Johor ini akan berkembang maju ke seiring perkembangan zaman. Sebarang kompromi atau adaptasi terhadap muzik dan tarian Johor ini, jika ada, tidak akan menenggelamkan ciri-ciri asli muzik dan tarian Johor ini. Dari sudut sosial pula, muzik dan tarian Johor ini mempunyai peranan yang amat bermakna sebagai penyatu perpaduan masyarakat Johor yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi, ingin saya menyeru kepada anak-anak Johor, walau di mana anda berada, berbanggalah kita dengan muzik dan tarian kita. Jika masyarakat luar boleh memainkan lagu dan menarikan tarian kita dengan bangga, kita seharusnya berlebih-lebih lagi perasaan bangganya. Baiklah, terima kasih Saudari Saadia terhadap kesimpulan yang dibuat. Hadirin sekalian, begitulah pendapat daripada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kerana sudilah untuk meluangkan masa melontarkan idea-idea yang sangat boleh diguna pakai dalam meneguhkan lagi muzik dan tarian tradisional Johor pada masa ini. Harapan saya semoga idea-idea yang dilontarkan kita dapat mengambil iktibar dan dapat dipakai guna supaya kita tidak lupa tentang muzik dan tarian tradisional tanah air kita iaitu negeri Johor ini. Saya menyusun 10 jari memohon kemaafan andai ada kata-kata kami yang melukai mana-mana perasaan
Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor dan salam sehati sejiwa.